Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah binti Aziz. Saya mengambil jurusan Pendidikan Awal Kanak-kanak di University College of Yayasan Pahang. Dalam subjek sains dan alam sekitar ni, saya diberi tugasan untuk membuat pengajaran tentang konsep asas sains, iaitu alam hidupan. Objektif yang ingin saya capai dalam pengajaran ini ialah dapat membezakan benda hidup dan benda bukan hidup. Seterusnya, dapat mengetahui kepentingan benda hidup dan juga benda bukan hidup. Alam hidupan terbahagi kepada dua, iaitu benda hidup dan benda bukan hidup. Benda hidup merupakan benda yang memerlukan makanan dan minuman. Mari kita lihat kategorinya. Benda hidup mempunyai 3 kategori, iaitu manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Ciri-ciri benda hidup yang pertama ialah makan dan minum. Di video sebelah ini, haiwan memerlukan makanan dan minuman untuk terus hidup dan terus bertenaga dalam menjalani kehidupan seharian mereka. Di kehidupan mereka akan bergerak untuk mencari makan. Oleh sebab itu, mereka memerlukan makanan dan minuman supaya lebih bertenaga untuk mencari makanan dan minuman. Manusia juga memerlukan makanan dan minuman supaya lebih bertenaga untuk menjalani kehidupan seharian mereka. Contohnya, mereka bekerja, menanam pokok, bersenam dan sebagainya. Kamu semua nak tahu bagaimana tumbuhan makan dan minum? Tumbuhan mempunyai proses yang terpenting untuk menghasilkan makanannya sendiri. Hal ini kerana tumbuhan tidak boleh bergerak seperti haiwan dan manusia untuk mencari makanan dan minumannya sendiri. Oleh sebab itu, tumbuhan makan dan minum melalui proses fotosintesis. Apa itu proses fotosintesis ya? Mari kita lihat proses fotosintesis di slide sebelah. Proses fotosintesis merupakan proses membuat makanan dengan sendiri. Dalam proses ini, ia memerlukan 4 keperluan, iaitu cahaya matahari, karbon dioksida, air dan juga klorofil. Sekiranya kurang salah satu daripada keperluan ini, maka proses fotosintesis ini tidak dapat berjalan dengan lancar dan tumbuhan juga akan jadi terbantut. Mari kita lihat fungsi-fungsi keperluan dalam proses fotosintesis. Matahari sebagai sumber tenaga yang utama kepada tumbuhan. Karbon dioksida pula ialah gas dalam udara yang menyerap masuk melalui liang bawah daun. Air pula akan diserap masuk melalui akar tumbuhan tersebut. Klorofil pula bahan hijau pada daun tumbuhan. Klorofil ini akan membuatkan daun menjadi berwarna hijau. Semasa proses fotosintesis berlaku, klorofil akan menyerap cahaya matahari dan menukarkan karbon dioksida dan air kepada glukosa dan oksigen. Glukosa yang terhasil akan membentuk kanji dan kanji pula akan membekalkan tenaga kepada tumbuhan untuk pertumbuhan pengeluaran bunga, buah dan biji benih. Oksigen pula akan dilepaskan kepada manusia dan haiwan. Yang kedua pula ialah bergerak. Haiwan. Seperti yang saya cakap, haiwan akan bergerak untuk mencari makanan dan minuman mereka sendiri.
Manusia juga bergerak untuk menjalani kehidupan mereka. Seterusnya, bertumbuh. Mari kita lihat kitaran hidup rama-rama. Mari kita lihat bagaimana rama-rama membesar. Ini ialah telur rama-rama. Telur ini akan mengambil masa selama 4 hari untuk menetas. Apabila ia sudah menetas, ia dikenali sebagai beluncas. Beluncas yang baru menetas ini akan mula memakan kulit telurnya. Selepas itu, ia mula mencari sumber makanannya sendiri. Beluncas ini mempunyai selera makan yang amat kuat untuk membesar. Selepas 2 minggu, beluncas ini boleh membesar sebanyak 2 kali ganda daripada saiz asalnya. Beluncas akan bersedia untuk berubah menjadi kepompong. Selepas 2 minggu, beluncas berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong tersebut mula terbentuk sayap, kaki dan juga badan rama-rama. Kemudian terbentuklah seekor rama-rama yang sangat cantik. Selepas beberapa jam keluar daripada kepompong, rama-rama sudah bersedia untuk terbang. Begitulah kitaran hidup seekor rama-rama. Mari kita lihat tumbesaran manusia pula. Tumbesaran manusia boleh dikenal pasti melalui perubahan saiz, tinggi dan juga berat. Contoh perubahan saiz adalah baju yang dibeli 2 tahun lepas sudah ketat untuk dipakai sekarang. Perubahan tinggi dapat dilihat apabila tinggi anda bertambah selepas setahun. Perubahan berat pula dapat dilihat melalui pertambahan berat anda selepas setahun. Mari kita lihat tumbesaran tumbuhan pula. Tumbesaran tumbuhan dapat dikenal pasti melalui pertambahan bilangan daun, pertambahan ketinggian pokok, pertambahan lilitan batang, dan akhir sekali pertambahan saiz daun. Pokok yang sedang membesar dapat diperhatikan melalui pertambahan bilangan daun dan saiz daun juga bertambah besar. Ketinggian pokok juga semakin bertambah apabila sesuatu pokok sedang bertumbuh. Pokok yang sedang membesar dapat dilihat melalui lilitan batangnya yang semakin bertambah. Tumbuh-tumbuhan melalui 5 fasa untuk bertumbuh. Fasa pertama ialah biji benih. Lalu akan pergi kepada biji benih bercambah dan akan pergi kepada anak pokok, seterusnya pokok berbunga dan juga
pokok berbuah. Peringkat ini juga dikenali sebagai kitaran. Ciri-ciri lain benda hidup ialah bernafas. Manusia bernafas melalui hidung, iaitu udara masuk melalui hidung dan udara keluar melalui hidung. Haiwan juga bernafas melalui hidung. Tetapi, hidupan laut agak berbeza sedikit kerana pasti kita terfikir bagaimana ikan boleh bernafas di dalam air. Ini kerana ikan mempunyai insang supaya mereka dapat bernafas di dalam air. Disebabkan itu, ikan tidak dapat hidup sekiranya mereka tidak berada di dalam air. Ciri-ciri lain ialah gerak balas terhadap rangsangan. Benda hidup bergerak balas terhadap rangsangan. Gerak balas tumbuhan ada dua, iaitu tropism dan nasti. Tropism ada 4, iaitu geotropism, thigmotropism, phototropism dan juga hydrotropism. Gerak balas nasti juga ada 4, iaitu thermonasti, seismonasti, fotonasti dan juga niktinasti. Geotropism ialah gerak balas tumbuhan terhadap graviti. Akar anak benih akan bergerak ke arah graviti, tetapi pucuk daun dan batang bergerak menjauhi graviti. Ini bermakna pucuk daun dan batang adalah geotropism negatif kerana ia bergerak menjauhi graviti. Seterusnya, thigmotropism iaitu gerak balas tumbuhan terhadap sentuhan. Contohnya, daun pokok semalu akan menguncuk apabila disentuh. Ini bermakna daun pokok semalu ialah thigmotropism positif. Ini adalah contoh tindak balas terhadap sentuhan. Seterusnya ialah phototropism. Phototropism ialah tindak balas tumbuhan terhadap cahaya. Contoh, daun, pucuk dan batang anak benih bergerak ke arah cahaya matahari. Ini adalah contoh video bagaimana daun, pucuk dan batang bergerak ke arah cahaya matahari. Seterusnya ialah hydrotropism, iaitu gerak balas terhadap rangsangan air. Akar anak benih akan bergerak ke arah kawasan berair atau kawasan yang lembap. Ini bermakna ia adalah hydrotropism positif. Gerak balas nasti yang pertama ialah thermonasti. Thermonasti ialah rangsangan akibat daripada perubahan suhu. Contohnya, ranggi bunga tulip tertutup apabila suhu menurun. Seterusnya, seismonasti. Seismonasti merupakan rangsangan akibat sentuhan. Contohnya, daun pokok semalu yang akan menguncuk apabila disentuh.
Seterusnya ialah fotonasti. Fotonasti merupakan rangsangan akibat daripada cahaya. Contohnya, kelopak bunga seri pagi akan berkembang pada waktu siang dan tertutup pada waktu malam. Yang terakhir ialah niktinasti. Niktinasti merupakan rangsangan akibat daripada perubahan siang dan malam. Contohnya, daun Ozalis regnalili menguncup pada waktu malam dan berkembang pada waktu siang. Mari kita lihat tindak balas manusia terhadap rangsangan. Contoh situasi pertama ialah sekumpulan pelajar sedang berehat di dalam kelas dan mereka terhidu bau asap. Apakah yang harus mereka lakukan? A. Adakah mereka perlu duduk dan mendiamkan diri? B. Adakah mereka perlu menutup hidung dan melarikan diri? Jawapannya ialah B. Menutup hidung dan melarikan diri. Situasi ini dapat dilihat daripada rangsangan dan gerak balas. Rangsangan ialah bau asap dan gerak balas adalah murid-murid menutup mulut dan melarikan diri. Mari kita lihat situasi kedua. Situasi kedua ialah Aminah terpegang mangkuk bubur yang sangat panas, lalu mengangkat tangannya secepat mungkin. Dalam situasi ini, rangsangannya ialah Aminah terpegang mangkuk bubur yang sangat panas dan gerak balasnya adalah Aminah menjauhkan tangannya daripada mangkuk tersebut secepat mungkin. Rangsangan ialah perubahan terhadap keadaan persekitaran. Gerak balas pula ialah tindakan terhadap rangsangan. Ciri-ciri lain ialah membiak. Mari kita lihat cara tumbuhan membiak. Tumbuhan membiak melalui biji benih, keratan batang, spora, batang bawah tanah, debunga, dan daun. Cara haiwan membiak pula ada dua, iaitu dengan cara melahirkan anak dan bertelur. Haiwan yang melahirkan anak ialah kambing, arnab, dan juga gajah. Haiwan yang bertelur ialah itik, penyu, dan juga ikan. Manusia membiak adalah dengan cara melahirkan anak. Apabila pasangan lelaki dan perempuan sudah berkahwin, mereka akan melalui proses persenyawaan untuk melahirkan anak. Okey, apa pula itu benda bukan hidup ya? Benda bukan hidup ialah benda yang tidak memerlukan makanan dan juga minuman. Ciri-cirinya adalah tidak makan dan minum, tidak bernafas, tidak bergerak dengan sendiri, dan juga tidak bertumbuh dan membiak.
contoh benda hidup ialah kereta, baju, kasut dan juga kerusi. Kenapa benda hidup ini amat penting ya? Kerana benda hidup membekalkan udara yang sangat segar, iaitu tumbuhan. Benda hidup juga ialah pembekal sumber bahan mentah yang utama, iaitu haiwan. Yang ketiga ialah mengelakkan kepupusan. Manusia dapat mengelakkan kepupusan haiwan dan juga hutan. Apa pula kepentingan benda bukan hidup? Benda bukan hidup memudahkan manusia untuk menjalani kehidupan seharian mereka. Contohnya, menggunakan kereta untuk pergi ke kerja. Seterusnya, melengkapkan keperluan kepada manusia dan haiwan. Kesimpulannya, benda hidup dan benda bukan hidup amat penting kerana kedua-duanya saling bergantung antara satu sama lain. Kita juga perlu menggunakan manfaat yang diberi supaya tidak menjejaskan alam sekitar. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat menonton.